Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, minggu sudah kita bersiaran secara online, tapi cakap seorang-seorang ni tak ada orang kat depan ni dia pening sikit. Alhamdulillah, hari ni kita dapat bersama lagi dan kita sambung bacaan dan perbincangan pada muka surat 31. Baik, secara online tempoh hari kita dah baca sikit, tapi tak banyak lah. Saya nak ulang sikit berkaitan dengan betapa hebatnya, ataupun kita kata nak terima kasih pun ya juga, kepada para orientalis. Dalam mana kita tak setuju dengan mereka, tapi banyak hal kita juga kena terima kasih. Yang dimaksudkan dengan orientalis ini adalah ilmuwan-ilmuwan barat yang mengkaji tentang timur, itu secara umumnya lah. Tapi mereka mengkaji ni dibayar gaji oleh mereka punya kerajaan lah, jadi pegawai apa semua sini. Bukan saja, tapi untuk betul-betul membawa balik maklumat-maklumat yang istimewa, dan akhirnya menyebabkan mereka sangat memahami yang namanya orang Melayu yang duduk di semenanjung tanah Melayu. Bahkan setengahnya datang dalam keadaan yang sudah fasih berbahasa Melayu. Bahkan sebahagian kemudian boleh fasih dengan dialek, contohnya Kelantannya, Terengganunya, Jawanya, Minangnya, Banjarnya dan seumpama. Ini hebatnya yang dikatakan Barat. Satu masa mereka sedar, kalau mereka nak kuasai satu bangsa, mereka kena belajar sungguh-sungguh tentang bangsa itu, tentang negara itu, daripada kulit sampai ke isi. Dan itulah yang berlaku. Itulah yang berlaku. Jadi bila mereka mari duduk sini, pada akhir abad ke-18-19 tu semakin rancak lah. Semakin rancak sebab pegawai-pegawai yang datang tu betul-betul pegawai kerajaan. Kalau yang sebelum itu, pegawainya ataupun orangnya adalah syarikat Hindia Timur. Hindia Timur itu. India Timur, British tu. Itu masih lagi kira macam kerja untuk company, macam Francis Light ke apa semua tu. Tapi yang kemudian ni, yang ketika British dah betul-betul kuasai dan syarikat pun kerajaan dah ambil, maka mereka betul-betul hantar pegawai kerajaan. Dibayar gaji lah, lumayan lah berkali, wallahu alam. Jadi mereka pun datang, antara yang mereka buat hari-hari, mereka catatkan apa yang mereka lihat, fenomena-fenomena yang berlaku di hadapan mereka tentang orang Melayu, orang kita. Jadi salah satu yang mereka tertarik adalah berkaitan dengan aktiviti kepercayaan dan juga kaedah perawatan yang saya selalu sebut, Tok Bomo, Pawan, Dukun, Tangkal, Mangkal, apa semua itulah, Sial Maja dan seumpamanya. Jadi kalau tengok muka surat 31 tu, saya senaraikan judul-judul antara buku yang rare ataupun langka yang ditulis oleh para orientalis tentang aktiviti orang Melayu dalam hal-hal yang disebutkan itu. Yang sebahagian besarnya kita boleh terima, tetapi ada jugalah yang kita kena semak dan juga kita kena nilai balik secara kritis. Tak bolehlah ambil 100%, sebab ada benda-benda yang mereka tersalah faham tentang apa yang dilakukan itu. Contohnya yang pertama tu, tengok senarai kajian orientalis terhadap ilmu hitam, sihir,
bomoh, pawan, dukun, tukang tilik, jampi, serapah, kepercayaan karut, khurafat, tahyul, bid'ah dalam tradisi dan budaya resam orang Melayu. Itu tajuk yang saya letaklah. Maka yang pertama, antara tajuknya Malay Poisons and Charm Cures. Pengarahnya bernama John Gimlet. Ini telah diterjemahkan dalam proses terbit dalam bahasa Melayu, terjemahan. Kawan saya terjemah. John Gimlet ni adalah seorang doktor pakar bedah yang kemudian pergi khidmat di Kelantan hampir 10 tahun. Tahun 1900 awal lah. Jadi bila dah sambil-sambil dia duk jadi doktor pakar bedah tu, dia minat duk tengok untuk nak faham bagaimana cara perawat-perawat tok bomoh pawan dukun ni di Kelantan merawat. Bila kena contohnya patuk ular ke, kena apa dia, sengak kala jengking ke, macam mana yang dikatakan perubatan kampung ni merawat. Jadi dia kaji benda tu. Charms cure, charms ni macam sihir jugalah, jampi serapah dah. Baik, kemudian ada lagi ada Owenstead, ini masyhur sangat, The Malay Magician, dan paling hebat, tebal hampir 1000 muka surat adalah Malay Magic. Malay Magic ni dia kumpul hampir semua amalan-amalan yang berlaku depan mata dia, termasuklah dia masukkan mantra-mantra, cara panggil hantu raya, ada berlaku tuan-tuan ni. Cara nak buat toyo macam mana, tu ada dalam tu. Ada berlaku. Dia follow sungguh-sungguh setiap tok bomoh ni. Saya sebagai orang yang mengkaji, kita minat lah nak tahu. Tapi bahaya juga, takut orang yang betul-betul nak buat dia pergi buat dah pula. Itu yang kita risau tu. Contoh dia kata apa dia, langsui ke apa, ataupun toyo ni. Ibu tu kena anak sulung, dah kahwin dengan suaminya pun anak sulung, mati, baby tu mati dalam perut, mak dia, begitulah lebih kurang. Tu tak betul tu, tapi nak katanya diceritakan secara detail. Jadi anak dia tu dia ambil lah, dikorek lah kubur bila tanam malam tu, dia ambil anak dia itu, maka dibaca mantra-mantra, dipuja begitu begini, maka anak tu akan jadi toyo. Maka toyo tu bolehlah suruh mencuri ke apa semua. Tu dia ajar. Adalah benda-benda gitu tu. Diperturunkan. Gimlet ni, Skid, Walter William Skid ni, dia detail benda-benda tu. Sebab dia kata dia ikut sendiri. Dia tengok, bahkan dia tengok jelmaan-jelmaan jin tu depan mata dia. Satu masa, dia sebut gitulah. Ada lagi William K. Endicott, Analysis of Malay Magic. Ini saya tak pernah baca. Bomoh Poyang, Roland Weiner, ni lebih pada kaji orang asal punya bomoh pawan dukun ataupun cara perawatan. R. Owenstead lagi tulis Shaman Saiva and Sufi, A Study of the Evolution of Malay Magic. Kemudian ada lagi Magis Coins of Java, Bali and the Malay Peninsula, Joe Creek, berkaitan dengan alat-alat yang digunakan. Antara yang dikaji oleh pengkaji tempatan, yang saya ada pembuku dia ini, Religion and Social Change Among the Indigenous People of the Malay Peninsula. Ini Dr. Amran Kasimin, seorang anak murid kepada Datuk Dr. Harun Din, pensyarah UKM. Antara yang terawal mengkaji bab-bab ni, banyak buku dia yang cukup bagus. Saya cuba kumpul belaka. Tapi kemudian dia masuk politik, masuk UMNO. Bertanding rasa tak menang, kau menang, Allah tak ingat. Dr. Amran Kasimin, orang hebat. Ada lagi juga tulisan yang bertajuk Malay Folklore and Belief. Ini lagi lama, tesis PhD Profesor Dr. Taib Osman. Orang lama UM mesti kenal ni, Taib Osman antara orang 60-an, 70-an tempoh hari ni. Kemudian ada yang terbaru, penulis yang pun masih ada, tapi duduk di UK, orang Kelantan, Dr. Farouk Yahya, yang bertajuk Malay Magic and Divination. Malay Magic and Divination. Dia kaji mengenai manuskrip-manuskrip yang ada unsur perawatan jampi serapah ni, tapi dia kaji lukisan-lukisan di dalam itu. Orang dulu ni bila dia tulis manuskrip, bila dia nak gambarkan jembalang, maka dia lukis jembalang. Ni kepalanya lagu ni, kakinya lagu ni. Jadi lukisan tu menarik lah dalam konteks seni, dia ada value.
Macam mana orang dulu boleh lukis guna manuskrip lama tu, rupa yang mereka anggap inilah jembalang, inilah ni. Bahkan ada mantra-mantra kalau zaman Hindu Buddha dulu, mantra-mantra dalam bahasa Sanskrit itu dilukis, ditulis dan akhirnya jadi naga, jadi harimau, singa kan. Azimat-azimat tu. Tapi bila zaman Islam datang, mula ditukar tulisan-tulisan ayat Quran, ayatul kursi, suratul Fatihah, Qul huwallahu ahad, tapi ditulis dengan cantik jadi seekor apa dia? Singa contoh. Bendera Kelantan lama. Nah, ataupun jadi seekor naga. Dan fungsinya apa dia? Diselitkan pada keris, diselitkan pada pakaian supaya menjadi azimat untuk khabar dan seumpamanya. Ini realiti zaman tu, dan menariknya benda tu ada lagi. Peninggalan tu ada lagi kat mana? Boleh nak jumpa ni? Kena pergi tingkat berapa ya? Tingkat 13 ke di Pustaka Negara Malaysia tu. Pustaka Negara Malaysia di Jalan Tun Abdul Razak tu berhadapan dengan IJN. Orang yang ada jantung ni biasalah lalu situ. Sebab dia betul-betul sebelah. Dia ada pusat manuskrip negara. Dia simpan manuskrip-manuskrip lama yang tu adalah benda-benda begitu lagi. Sebab tu kita kata benda ni bukan sembang saja, memang bukti ada. Memang bukti tu masih ada lagi. Boleh kita rujuk dan kaji dan seumpamanya. Baik, banyak lagi lah sini cuma saya cerita dalam live tempoh hari. Saya rasa saya kena ulang sikit. Apa dia? Dr. Farouk Yahya ni sebenarnya dalam buku ni di awal tu, cuba tengok buka muka surat depan ni. Pada muka surat berapa tu? Yang ada gambar keratan akhbar tu. Ni prolog. Cuba tengok. Oh, ada semua sini ni. Okey, 2 tu. 3 saya bagi tu. Itulah Dr. Farouk Yahya tu. Muka surat berapa ni? Depan ada gambar tu. Prolog 1. Manuskrip Melayu yang menggemparkan. Tu. Belakang tu nampak? Ni tahun 2013 lagi. Dia mari ni. Belakang tu apa dia tu? Ada gambar tu. Nampak? Tu gambar jembalang lah tu. Nampak tak? Muka surat XX11. 22 ni. 22. 22 Roman. Ada nampak? Yang ada buku ni. Dia cerita ni ketika dia dalam duk cari manuskrip nak buat kajian PhD dia di London ni. Jadi salah satu manuskrip yang dia jumpa ini disimpan oleh seorang yang bernama Tuan Bilal Haji Yusof Bilal. Tahunnya 1906 1907. Siapa dah hidup masa tu? Siapa dah beranak masa tu? Jadi anehnya kata Dr. Farouk ni, manuskrip berkaitan dengan untuk nak santau orang telah dijumpai dalam simpanan Tok Bilal ataupun Tok Imam ini. Jadi ini menimbulkan keraguan apa yang dia buat dengan manuskrip tersebut. Jadi ada 2 kemungkinan. Pertama, dia memang beramal dengan benda tu lah. Dia sendiri tu orang agama tapi beramal dengan benda tu. Na'udzubillah min dzalik. Tapi anggapan yang kedua adalah dia ambil daripada orang yang duk beramal, Tok Bomo, Pawan Duku mana-mana, dia ambil. Maksudnya dia ambil untuk disimpan lah, dirampas daripada orang yang duk beramal tu. Cuma yang kita peliknya, kalau dia ambil rampas simpan, kenapa dia simpan? Baik dia hancurkan saja. Ni dia pula simpan tu kenapa? Ni persoalan. Tapi Dr. Farouk kata itu bukan urusan dia lah. Sebab urusan dia nak kaji benda lain. Berkaitan orang tu buat apa, motif dia simpan apa semua, tu dia tak nak komen, dia kata. Dalam prolog kedua ni, Dr. Farouk Yahya ni kata, tajuk dia Melayu Majis Bomoh tak boleh dipisahkan. Sebenarnya dia ni tidak kaji bidang yang saya kaji ni. Dia kaji pasal tadilah lukisan-lukisan dalam manuskrip perbomohan, dalam manuskrip perubatan. Jadi gambar-gambar tadilah menarik minat dia. Tapi dalam-dalam dia duk
cari bahan tu, secara automatik dia dapatlah banyak maklumat tu. Nanti yang ada buku boleh balik bacalah lampirannya saya bagi dah, prolog tu. Yang ketiga di situ saya letak lagi, ni baru, tahun 2020, dia baru mari lagi. Semangat jahat makhluk halus dalam perubatan Melayu. Apa dia? Semangat jahat makhluk halus dalam perubatan Melayu. Nak katanya itu latar belakang masyarakat kita lama. Jadi walaupun dah moden hari ni, jangan pelik lah. Walaupun dah moden, dah pergi hospital dah, Menteri Kesihatan pun mari duk tanding sini, cerita lain dah tu. Tapi nak katanya, minat terhadap benda-benda yang gaib ni, benda-benda yang bersabit dengan semangat apa semua ni, tetap subur. Dia macam satu benda yang berada dalam minda setiap daripada kita secara, nak kata azali tu berat sangat. Secara kita kata nature lah, secara budayanya memang ada, tersimpan di situ. Ya? Baik, okey, kita pergi lajulah. Boleh tengok baliklah tajuk-tajuk yang saya letakkan apa semua tu. Cuma secara ringkasan boleh tengok muka surat 35. Kebetulan pula pada tahun lepas 2019, buku ni tahun 2020, sebuah buku terbitan The Patriots, satu penerbit di Malaysia ni, berjudul Mistik Alam Melayu. Ni seorang penulis lulusan master, tapi dia bidang sains politik. Cuma dia banyak tulis novel mistik ni. Jadi bila dia banyak tulis novel mistik, dia banyak cari bahan-bahan yang saya sebutkan tadi. Benda-benda yang bersabit dengan latar belakang apa semua ni. Jadi dia pun tulis satu buku yang bertajuk Mistik Alam Melayu. Dia mudahkan, ringkaskan kepada kita, dan saya berterima kasihlah pada dia kerana dia sangat memudahkan kita. Baik, katanya dia telah, berikut adalah kandungan buku beliau yang bermanfaat itu. Selepas memulakan dengan pengenalan, beliau memperkenalkan, dia bagikan buku dia tu kepada R.O. Winstead. Dia rujuk R.O. Winstead ni sebagai orientalis yang banyak mengarang tadi. Alam Semesta dan Makhluk Gaib Melayu. Tajuk dia. Yang ketiga, Perubatan Melayu. Yang keempat, Ritual Mistik. Yang kelima, Mitos dan Legenda. Yang keenam, Hantu Dunia Melayu. Yang ketujuh, Sihir Ilmu Hitam. Yang ke-8, Adat Pantang Larang dan Petua. Yang ke-9, Penujuman dan Peramalan. Dan yang ke-10, Keris dan Mistik, iaitu senjata-senjata orang Melayu yang seringkali dikaitkan dengan mistik. Habis perbincangan di atas, buku tersebut dikhatamkan tentang penulis. Baik, sebelah dia. Buku tersebut boleh dianggap sebagai siri madkhal ataupun pengantar atau mukhtasar ringkasan, khususnya karya Winstead yang berjudul Shaman, Shiva dan Sufi, A Study of Evolution Malay Magic 1925. Jadi diringkaskan oleh Naim Tamjiz tadi dalam buku yang ringkas tadi. Nanti kita akan baca dia punya perincian yang menarik. Ada beberapa siri yang dikemukakan dalam senarai di atas. Saya sendiri sebenarnya sudah memikirkan buat sekian lama mahu menulis naskah dengan topik yang demikian. Alhamdulillah beliau sudah mendahului, justru saya memanfaatkan dalam penulisan dan kajian dalam naskah ini pula. Baik, kebanyakan pembaca daripada kalangan orang awam memuji naskah ini sebagai ringkas, padat dan informatif. Malah saya sebut di situ, isi saya yang jarang membaca pun jadi minat baca. Itu penting, kita kata gaya penulisan yang memudahkan masyarakat lah. Baik, di bawah sikit lagi, itu tak penting mana. Boleh dikatakan ia adalah ringkasan yang baik daripada buku tebal dalam bahasa Inggeris oleh para orientalis itu. Antara bab menarik dalam buku Naim Tamjiz di atas seperti Semangat, Nogeng dan Hantu. Yang kedua tentang jin. Maksudnya perspektif orang Melayu tentang benda ni. Apa yang orang Melayu ada dalam kepala otak bila sebut semangat, dongeng, hantu, apa benda? Tentang jin. Sebab kalimah jin tu sendiri hanya muncul bila datangnya orang Arab. Sebab kalimah jin tu daripada bahasa Arab. Sebab tu sebelum Arab dan pengaruh Islam datang ke alam Melayu, kalimah jin itu tidak diketahui lah. Mereka guna semangat ke hantu ke apa. Ilmu hitam. Apa perspektif orang Melayu tentang ilmu hitam, sihir? Semangat dan ritual, pawang dan jampi, kelahiran dan kematian,
kuasa gaib dan mistik. Baik. Seterusnya kita pergi sikit lagi. Ada sebuah buku juga. Ni saya cuba gambarkan bahawa kajian-kajian tentang hal ini cukup banyak. Tapi tak ramai asatizah, ustaz-ustaz yang bawa ke dalam perbincangan macam kita ni surah masjid. Sebab bagi mereka barangkali kurang penting. Tapi untuk nak kata ni kufur, ni syirik, itu mudah. Tapi nak cerita bagaimana hakik benda tu terjadi dan daripada mana asal-usul punca dia. Tu memerlukan satu perbincangan macam kita ni lah. Sedikit detail, sedikit panjang, untuk kena throwback balik zaman dulu-dulu. Kalau kadang kata ni apa dia, bomo syirik mudah, siapa-siapa boleh sebut begitu. Belajar sikit boleh sebut. Tapi nak cerita macam mana orang Melayu jadi lagu tu. Kenapa selepas Islam 1000 tahun di alam Melayu, kenapa masih duk minat hal-hal yang demikian? Tapi dalam masa yang sama, punyalah kuat je punya Islam tu, berlarak bukan main lah masa Maulid Rasul tu. Tapi lepas tu, kebetulan pergi Maulid Rasul, berlarak apa semua, beg duit hilang. Cari Tok Bomo, so cari beg duit dia tu. Jadi, itu menimbulkan persoalan-persoalan, ya. Baik. Jadi rupanya ada satu buku ni tuan-tuan, kalau tengok gambar sebelah tu, yang ditulis oleh Rusmin Tumanggur. Ni orang Indonesia lah. Dia tulis itu tajuk buku dia Gerbang Agama-Agama Nusantara. Ni menarik. Kita duk ingat yang mari ni Hindu Buddha saja. Rupa-rupanya Yahudi pun mari lama dah di alam Melayu kita. Yahudi pun duk mari lama dah. Contohnya dia kata Hindu, Yahudi, Konghucu, ni Cina lah. Islam, Nasrani, kajian antropologi agama dan kesihatan di Barus. Kenapa bila disebut kapur, maka jadi kapur Barus? Maka teori Buya Hamka, Profesor Dr. Hamka, bahawa Barus di Indonesia ni memang antara pengeluar kapur Barus terawal di dunia. Bahkan sebelum Masihi lagi. Sebelum Masihi, kena faham ya? Sebelum Masihi ini, sebelum Nabi Isa beranak tu. Beberapa ratus tahun. Dari dulu lagi, Nusantara ini sudah orang daripada timur dan barat datang ambil, antaranya kapur Barus. Kapur lah. Untuk tujuan-tujuan. Bahkan adalah teori macam-macam. Contohnya Fir'aun, Ramzis apa semua, bila nak buat apa, dia punya mumia tu guna kapur tu, mari ambil di sini jugalah kapur Barus tu. Tu wallahu alam, tak boleh dipertanggungjawabkan. Tapi teori itu ada orang bercakap. Tapi di sini yang saya nak sebut adalah Buya Hamka ni. Menurut pengarangnya, Barus antara lokasi. Tengok muka surat sebelah tu. Menurut pengarangnya, Barus antara lokasi terawal sebelum Masihi lagi merupakan sebuah entrepot ataupun dan pusat ekspor herba serta hasil bumi ke seluruh dunia. Maka tidak heranlah apabila sebut kapur, maka kita hari ini pun akan sebut kapur Barus. Pandangan Profesor Dr. Hamka mengenai hal ini juga sangat menarik. Profesor Dr. Hamka dan Tafsir Al-Azhar membuktikan bahawa interaksi antara negara Arab dan Nusantara sudah berlangsung sejak lama sebelum Masihi kerana lokasi pengeluaran kapur Barus dunia hanyalah dari Nusantara. Jadi kalau satu dunia, hanya sini saja yang keluar kapur Barus, tapi kemudian dalam tradisi mereka, kapur itu memang digunakan sebagai asas yang utama, maka daripada mana lagi mereka ambil? Mungkin kuat jugalah teori itu ya. Still teori tak bukan fakta yang solid, tapi masih teori. Tapi Buya Hamka kata, bahkan dia cuba kaitkan dengan istilah Al-Quran iaitu kafura dengan hal tersebut. Ni agak berani lah. Agak berani Baik, kata Buya Hamka lagi, sehingga kalimah kafura disebut dalam Al-Quran dan ternyata ia bukan kalimah asal dalam bahasa Arab. Tengok nota kaki 9 di belakang. Duk mana tahu tu? Okey, sudah. Okey, ada satu kajian lah bibliometrik terhadap bahan penerbitan berhubung kapur Barus meneliti potensi penyiaran terbaru. Saya pun tak datangkan. Tapi dalam ayat Quran yang ada kafura dalam surah ataupun dalam penama Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka ada mengulas akan hal tersebut.
Baik, kita tengok sikit lagi. Karya yang dimaksudkan di atas adalah terbitan asal daripada tesis PhD Rusmin Tumanggor 2017 dengan judul penuhnya Gerbang Agama-Agama Nusantara, Hindu, Yahudi, Konghucu, Islam dan Nasrani. Kajian Antropologi Agama dan Kesihatan di Barus, terbitan Komunitas Bambu. Membaca tajuknya saja seolah sudah menjawab persoalan yang bermain dalam benak saya selama ini. Cuba kita baca penjelasan beliau pada rangsang sari buku ini. Katanya apa dia? Buku ini merupakan kajian antropologi mendalam perihal agama dan kesihatan masyarakat Barus. Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Barus memang sudah semenjak dulu terkenal dengan kapurnya. Kapur Barus yang bisa digunakan untuk mengawetkan jenazah. Alhasil, kapurnya itu telah menjadi komoditas utama yang diperdagangkan. Sesuai dengan judulnya, yakni Gerbang Agama-Agama Nusantara, Barus yang terletak di pantai barat Sumatera menjadi salah satu tempat yang paling sering dikunjungi oleh pedagang dan negeri lain seperti pedagang dari China dan Arab. Selain itu, pelabuhan yang ada di Barus juga acap kali digunakan untuk transit. Akibatnya terjadilah konteks sosial dan budaya antara masyarakat Barus dengan para pedagang dari seantero negeri. Macam Melaka jugalah. Macam Melaka. Cuma masa ni Melaka barangkali belum ada lagi. Bukan barangkali lah. Sebelum Masihi cerita ni, lama lagi lah. Dan menariknya lagi, bila berlakunya tempat tu maju, orang semua agama datang. Lama-lama pengaruhnya ada lah. Dia menjadi macam pusat dunia lah. Semua ada benda situ. Kumpul. Kemudian buku ini juga memaparkan kehidupan masyarakat Barus sebelum dan selepas datangnya agama-agama di tanah Batak. Pandangan hidup mereka, konsepsi mereka tentang kesihatan dan penyakit, beserta para penyembuh datuk. Ini macam semangat jugalah spirit. Dengan ramuan tradisionalnya. Kajian ini menjadi penting kerana kita bisa menelusuri bagaimana awal persentuhan budaya lokal dengan luar yang nantinya akan memiliki pengaruh kepada agama-agama yang dianut dan cikal bakal menyebarnya agama-agama ke Nusantara ini. Melalui pelabuhan Baruslah agama-agama seperti Yahudi, Uru, Konghucu, Buddha, Hindu, Islam dan Kristian menjejakkan kaki pertama kali di bumi pertiwi ini. Itu antara asal usulnya. Tuan-tuan tahu ke tidak di Pulau Pinang, pulau tu ada perkuburan Yahudi. Ada ya? Tak banyak. Tapi ada. Bermaksud dulu-dulu, dah ada Yahudi sampai ke tanah Melayu kita ni. Dia mari buat apa lagi ke wallahualam lah. Tapi ada. Kubur tu ada. Baik, kita pergi sikit lagi. Menarik ni. Terlebih dahulu, kajian ini juga bisa memberikan sebuah gambaran mengenai sistem pengubatan tradisional, cara berubat orang zaman dulu yang hidup dan dihidupi oleh masyarakat Barus melalui cara-cara mereka dalam meracik ramuan-ramuan tradisional. Yang ini sebelum pengaruh Cina ke Arab mari, mereka dah ada yang tradisional mereka ni macam kita sini lah. Tok nenek moyang kita dah ada dah kepandaian mereka ni duk guna herba, apa dia, cengkudu lah, guna apa dia, pegaga lah, guna apa lagi? Macam-macam lah. Dulu nak buruh gigi, guna apa? Guna arang lah. Kita duk pelik macam mana arang yang hitam boleh putihkan gigi. Rupanya betul. Ini kebijaksanaan. Daun penggaga. Digunakan untuk sekian-sekian. Nak cari shampoo. Mana ada shampoo macam kita hari ni? Pokok apa dia pakai? Keluar shampoo. Basuh. Tu. Ni. Dah ada dah orang tua-tua kita punya kebijaksanaan dalam berinteraksi dengan alam dan menggunakan hal-hal tersebut. Orang yang minat kaji benda ni kita panggil herbalist. Memang adalah bidang khusus di universiti tentang dalam bawah kajian terhadap biomedik lah apa semua, dia dah ada benda-benda lagu ni. Dia dah ada benda-benda lagi ni. Pernah berlaku di Sabah ataupun Sarawak, dua orang apa dia panggil? Dua orang pelancong kononnya nak panjat bukit lah. Nah, ditangkap dan diselongkar beg mereka penuh. Dalam beg mereka tu apa dia? Herba-herba. Akar kayu yang diambil. Apa tujuannya tu?
nak balik kaji, rupanya dua-dua itu saintis. Saintis. Nak balik kaji, itulah kita ni pelik ni, contoh apa dia? Cengkudu lah. Cengkudu, nama saintifik dia, noni apa benda, pelik lah nama saintifik tu kan. Cengkudu tu yang nenek kita, tok kita duk guna untuk menguruk, kambing, kembung, perut, apa semua. Banyaklah khasiatnya tu. Boleh pada Mak Saleh buat jus noni lah apa tajuk dia. Balik jual pada kita, balik beratus-ratus. La ilaha illallah. Kita tengok lepas begitu je, tak ada nilai. Ni kita kata, kita tak sedar kehebatan yang kita ada ni. Tapi mereka, sebab mereka kaji, mereka masuk lab, kaji, tengok khasiat dalam tu apa semua ada. Buat macam-macam produk. Jual balik pada kita dengan harga yang mahal. La ilaha illallah. Dah banyak lagi benda-benda begitu yang tu ada tu. Jadi yang kata dua orang tadi tu, dia mari, duk ambil sampel, nak bawa balik. Ditangkap, dah memang mereka bersalah lah. Tak boleh ambil secara begitu. Dia macam mencuri harta negara lah. Dan mereka balik lah banyak-banyak tu, mereka kaji-kaji, keluar pattern apa semua, jus halia, tukarlah nama, jus apa? Jus Mona ke apa. Padahal, benda-benda begitu saja. Ni kita kata kita kerugian dalam bab ni. Jadi, balik semula begitu. Nak katanya, tok nenek moyang kita dah tinggalkan, dia panggil ilmu kearifan. Kearifan yang luar biasa itu. Dan benda-benda yang bersabit herba ni tak ada kaitan dengan jampi mentera serapah tu, tak ada. Yang ni saya maksudkan kena bezakan itu. Kehebatan kearifan yang bersabit dengan herba dan juga menguruk ni apa semua tu, kepandaian cari orang apa semua, itu satu kepakaran yang luar biasa. Yang tak boleh adalah nak menguruk, duk baca mantra panggil setan iblis. Itu kita kata bercampur aduk tu. Nak reneh apa nama, nak guna apa kita panggil? Rempah-rempah ratus ataupun herba-herba ni, duk baca ayat tu, ayat ni, Fatihah terbalik, ayat kursi terbalik. Ni yang tak boleh tu. Adapun guna herba tu tak ada masalah. Macam kita lah, kadang-kadang ada kita makan produk-produk tertentu yang bagus lah. Oi, kaya-kaya tuan-tuan. Ni founder-founder yang duk buat kopi lah apa, mengaruk kadang-kadang. Nah, dia letak herba macam-macam lah katanya. Jadi negara kita sangat kaya ni. Nusantara ni kaya dengan herba-herba begitu. Yang Mak Saleh memang tak ada benda tu. Jadi mereka mari, cuma mereka ni hebat, mereka mari kaji, mereka ambil manfaat secara saintifik, duk kaji isi dalam tu, buat produk, kita duk beli pula mahal-mahal. Allahu Akbar. Itu yang berlaku. Baik. Katanya lagi ramuan-ramuan tradisional mereka gunakan sebagai obat. Biasanya ramuan itu terdiri dari tumbuh-tumbuhan yang memiliki khasiat salah satu organ tubuh dari haiwan dan benda-benda lain yang dianggap memiliki nilai kesakralan. Sakral ni mulia, yang tinggi. Buku ini menggambarkan konfrontasi dan akulturasi antara kebudayaan moden dan rasional dan khas barat dengan kebudayaan tradisional setempat yang kaya akan unsur magis klinik khas timur. Dia unsur magis tu masalah. Macam saya sebut dulu. Bila satu fenomena tak boleh dijelaskan secara saintifik, maka orang dulu-dulu dia ambil jalan mudah, dia jelaskan secara magis, cara contoh tadilah kerih berdiri tu. Letak kerih berdiri. Pernah tengok? Letak kerih berdiri. Oi, kita kecil-kecil dulu tengok kerih berdiri ni. Tak ada lah punya kagum dia. Jadi apa penjelasan di sebalik tu? Mesti ada penjelasan. Macam mana letak kerih tu boleh berdiri? Penjelasan mudah, ada jin. Paling mudah, ada jin. Selesai. Tapi sebenarnya, ia sangat saintifik. Betapa pandainya tukang besi Melayu dulu ni, pandai besi ni, mencampurkan pelbagai unsur besi dengan timahnya sikit, dengan besi ni sikit, dengan unsur mahnya sikit, campur-campur, menghasilkan satu senjata yang bentuknya berlengkar-lengkuk begitu, ada lok-lok dia tu, dengan falsafahnya yang tersendiri, maka boleh dia mengimbangi graviti. Ini luar biasa, tuan-tuan. Mak Saleh sampai sekarang pening dengan benda ni. Tak boleh fikir. Walhal orang tua-tua dulu mana duk mengaji fiziknya? Ada masuk Universiti Malaya belajar sarjana muda bidang fizik? Mana ada?
Tapi benda tu macam satu kearifan, ilham yang Allah Ta'ala bagi pada untuk nenek moyang kita ni untuk jadi panda. Dan benda tu tak perlu mengaji petapa ke apa semua, tak perlu. Nah, kemahiran duk hari-hari duk main dengan senjata ni, duk buat keris, duk buat parang apa semua ni, lama-lama jadi panda keluar. Jadi nak cerita pada orang kampung dulu, ni fizik ni, dia sebenarnya begini, panjang ceritanya. Jadi cara mudah, ada jin, selesai. Selesailah masalah. Kenapa keris ni boleh berdiri ni? Ada jin, selesai. Itu keadaannya. Jadi kita nak cerita, yang tu nenek moyang kita ada hebat-hebat tu, kita kena akui lah. Sabah Sarawak dengan kehebatan orang-orang asal dia yang begitu luar biasa. Kita pun orang asal kita yang luar. Itu tak boleh nafi. Yang jadi masalah sekarang campur aduk ni. Tu kita kena, yang ni lah kita duk mengaji, cuba nak jelaskan, cuba nak pisahkan. Yang mana yang patuh syariah, yang mana yang tidak. Dia tak boleh gomor belaka. Masalah kita ni kira asal boleh. Dia mazhab boleh belaka. Dia mazhab boleh belaka. Nah. Baik, kenyataan di atas menjelaskan kepada kita mengenai banyak perkara sebenarnya. Ia memahamkan kita bahawa terdapat beberapa pembahagian dalam isu ubat-mengubat di alam Melayu pada masa itu. Sifat dan budayanya juga berubah, yakni berasimilasi dan berintegrasi dari semasa ke semasa. Ironinya, hampir semua agama dan tradisi bangsa luar tersebut berkumpul di alam Melayu ini. Tempat tumpuan lah. Semua orang minat nak mari sini belaka. Nah, boleh meniaga, makmur, dan seumpamanya. Dari perawatan dan pengobatan berdasarkan kearifan lokal, bertolak daripada pengalaman berinteraksi dengan alam, muncul perawatan dan pengobatan yang menggunakan mahsul alam, yang kemudian dinamakan perubatan herba dan akar kayu. Juga kepandaian dan pengamalan mengenai fisiologi manusia yang melahirkan profesion tukang urut dan seumpamanya. Kita tengok ni apa, Master Wong ke apa dalam, tu tengok seumur saya. Kali tu tengok dia. Walau dia ulang benda tular ya. Krak. Aku rasa nak buat juga. Dia rasa mudah je dia buat dia. Krak. Dia tekan belakang sikit. Inilah apa dia panggil? Disebut tita, apa dia panggil? Allah. Dia ada istilah dia tu. Jadi benda tu rupanya di belah-belah barat pun sekarang ni tengah popular. Rawatan tu. Nah, rawatan itu bukan sabit dengan mantra-mantra serapah apa semua. Kepandaian fisioterapi lah. Di hospital sebenarnya banyak dah orang yang belajar dalam bidang fisioterapi ni duk praktiskan benda tu lah. Nah, dan dia falsafah dia mudah. Sebagaimana kalau kita kereta ke motor ke ada waktu kena servis, kena buat alignment, balancing balik, tubuh manusia pun begitulah juga. Kena pergi betul balik, renggang balik orak dia, masukkan balik dia punya tulang apa semua ni. Dah betul tuan-tuan. Orang yang duk pergi tu dengan menggelupunya sakit 7-8 tahun. Dia tarik sebentar je. Dia kata masuk balik lah. Krak. Masuk juga. Hello. Luar. Kalau dulu ni, Tok Bomo. Level-level Tok Bomo. Nah, ada sebenarnya adalah kepakaran luaran saja sebenarnya. Tapi kalau konteks dulu, saya ingat orang macam ni dah boleh jadi. Kalau Tok Bomo, Tok Oli. Maksudnya ada kelebihan. Orang yang ada kelebihan. Baik. Tengok lagi sini. Dalam masa yang sama, pengalaman masyarakat Melayu Nusantara dengan doktrin animisma dinamisma berkaitan dengan semangat, ruh apa semua ni, juga melahirkan budaya perbomohan, perdukunan dan perpawangan dan seumpama. Jampi serampah, tangkal mangkal, sial majal, pemujaan korban, sembelihan dan segala macam ritual yang bertujuan bagi menyeru, meminta tolong kepada mambang, hantu, roh, tok nenek moyang dan seumpama. Biasanya golongan ini didatangi untuk memenuhi hajat yang khusus, termasuk untuk perawatan dan pengobatan. Sebab tu saya kata bila timbul dua isu. Yang pertama berhajat. Nak kontrak ni, nak kontrak 5 juta kau ni, nak menang PRU kau contoh. Dia cari tok bawa mana-mana buat benda-benda yang tak patut dah. Ataupun dan yang kedua biasanya bila diuji dengan sakit luar kau, sakit dalam ke, maka dia akan carilah yang namanya tok bomong pawan duku tu sebagai alternatif ataupun sebagai cara merawat, ikhtiar katanya.
Kemudian muncul satu bentuk dinamisme antara dua kaedah di atas, iaitu campuran antara dua kaedah di atas yang kemudian mendominasi aktiviti berkaitan di alam Melayu buat sekian lama. Situasi ini terus berkembang selepas era kemasukan pengaruh Hindu dan Buddha, kerana kedua-dua agama tersebut datang daripada tradisi benua India dan China. Fenomena ini semakin berkembang dengan rencam dengan era kedatangan Islam. Maka bila Islam datang, automatically bawa pengaruh Arab Farsi. Ini kerana terlebih dahulu Islam juga mempunyai pengaruh bukan saja di benua Arab, malah benua Farsi dan India juga. India Islam dulu pada kita. Bahkan China, Islam dulu pada kita sampai. Bolehkah kita bayangkan bentuk kerencamannya selepas semua itu sudah bercampur aduk? Buku ini cuba menjelaskan fenomena tersebut. Tu kita kena faham tu. Dia tak semudah kita sangka, tuan-tuan. Dia satu masa alam Melayu kita ni sampai sekarang pun dia duduk tengah-tengah antara timur dan barat. Memang tempat orang mari duduk kumpul jumpa. Lepas tu sifat kita pula orang Melayu daripada dulu sampai sekarang jenis baik, jenis mudah menyerap unsur luar. Mudah sangat. Tapi bila Islam datang, dia ambil unsur luar tu, dia kreatif, dia adjust supaya jadi okey dengan Islam. Tu kreativiti lah. Tapi dalam banyak-banyak tu ada yang terlepas jugalah. Ada yang okey-okey lah, ada yang mengarut situ lah. Gitu lah. Macam wayang kulit lah. Wayang kulit memang daripada Jawa. Satu masa memang seluruh Nusantara ni memang di bawah Empire Sriwijaya ataupun Majapahit sebelumnya itu. Jadi pengaruh tu memang ada. Bahkan setengah pandangan kata mungkin awal ibu kota Sriwijaya tu di belah-belah Kelantan. Ada juga pandangan tu. Sebab tiba-tiba daripada Jawa wayang kulit ada di Alik Siam dengan ada di Kelantan. Maksudnya pengaruhnya luas tu. Sampai sekarang ada lagi wayang kulit tu. Dan cerita wayang kulit ni memang cerita asalnya Mahabharata Ramayana tu lah. Memang kitab Hindu dan kitab Buddha tu. Mahabharata Ramayana cerita pasal Sri Rama. Sri Rama tu Sri Ram. Raja Dewa Hindu tu. Tukar jadi hikayat Sri Rama dengan hikayat Pandawa Lima. Jadilah Melayu sikit. Tulisan Jawi. Cerita dalam tu cerita Hindu. Itu yang Syekh Nuruddin Ar-Raniri kata, hikayat-hikayat ni ketahnya boleh digunakan untuk istinja sahaja, layaknya. Maksudnya cerita nampak macam cerita. Kalau hari ni macam novel lah. Tapi isinya sebenarnya pasal agama Hindu punya dewa-dewi tu. Tapi asas kepada wayang kulit itulah. Itu yang ada wak dogo, wak yoh lah. Wak dogo, wak yoh apa lagi? Dia ada jing dia tu. Lepas tu ada Sri Rama, ada Sita Devi. Tapi lama-lama bila Islam jadi Siti Devi. Asalnya Sita Devi. Dapat tak asyik dia punya perubahan tu. Jadi awal-awalnya memang gitu. Lama dia mula berubah. Jadi daripada Siti Dewi jadi Sita Dewi jadi Siti Dewi. Mulalah jadi ada unsur-unsur Islami, wak dogo, wak yoh apa semua ni. Dan yang baru ni pada zaman selepas era almarhum Tok Guru Aziz ni, mula-mula diharamkan 1990 diharamkan. Diharamkan tu sebab setiap kali nak buat wayang kulit kena ada proses muja dulu. Muja ni macam dia punya mukaddimah tu kena panggil dululah. Mantra-mantra panggil dewa tu, dewa ni untuk bagi keselamatan pada majlis. Supaya majlis ni berlangsung dengan baik, maka ada sesi pemujaan tadi. Puja. Jadi almarhum Tok Guru haramkan. Marahlah orang seni ni. Mereka duk cari makan jangan tu. Dikir baraknya, wayang kulitnya, menoranya, mokyongnya. Ini semua moja belaka ni. Saya pernah tengok lah benda-benda gitu kan. Memang kita tengok tu dia akan jadi suara meramai belum ramai. Dengan muzik, dia punya serunai apa semua tu. Lain macam tu. Ada unsur mistik tu. Tu yang kata mistik tu. Nah, tapi bila diubah kemudian diberi faham bahawa yang jadi masalah bukannya secara zahir benda tu, tapi kerana pemujaan-pemujaan tadi. Jadi almarhum Tok Guru kemudian berlakulah perubahan-perubahan. Penggiat-penggiat seni pun dah makin faham.
Agama bukanlah larang secara 100% walaupun khilaf ulama berkaitan muzik apa semua betul begini tu. Tapi nak katanya macam mana? Yang lebih penting adalah substance dia tu. Jadi bila cerita wayang kulit apa semua ni mula berubah, ditukar pada cerita tentang nasihat, tentang kritik sosial, tentang agama, suruh naik haji, jadi soleh, baik, kritik orang-orang yang malah jenis duk buat dosa apa semua. Mulalah ada kelenturan itu. Jadi bukan okey 100%. Better than before lah. Better than before tu. Cuma sikit-sikit berubah itu. Kita tak katalah benda tu jadi halal ke apa semua. Tetaplah hiburan dan seumpamanya. Tapi nak kata haram 100% secara ain, secara mutlak pun payah juga. Tidaklah sampai tahap. Jadi itu benda yang menarik dalam hal-hal yang tidak kita kata bayyin, yakni tidak jelas, tidak qat'i itu. Baik, seterusnya katanya lagi, bagaimana dengan realiti zaman ini? Saat saya menulis naskah ini dan sahabat pembaca sekalian sedang membaca naskah ini dalam bahasa Melayu, apakah bentuk kaedah dan pendekatan dan kefahaman terhadap yang dinamakan sebagai sakit dan penyakit, perubatan dan pengubatan? Maksud saya sebab Islam sudah bertapak lebih 1000 tahun di alam Melayu. Itu soalan saya pada kita semualah. Saat ni kita ni yang dah mengaji apa semua ni, bila mari sakit, bila mari apa ni, macam mana yang kita faham tentang perubatan? Adakah pergi hospital tu disebutkan ada istilah perubatan Islam dan dinisbahkan kepada ruqyah, jampi serapah apa semua tu lah. Kata Syekh Samahah Mufti Perlis, lama dulu masa dia mula-mula muncul dulu, dia kata kalau kita panggil itu perubatan Islam, maka adakah perubatan di hospital tu perubatan kafir? Sebab lawan pada perubatan Islam, perubatan kafir. Nak bagi faham kata ada setengah orang ni dia memang salah faham. Bila dia kata rawatan-rawatan ruqyah tu sebagai perubatan Islam, dia tak perasan seolah-olahnya hospital tu dah jadi macam perubatan kafir. Sedangkan tidak, hospital tu pun mari daripada sarjana-sarjana dan ilmuwan-ilmuwan Islam juga yang bagi apa nama sumbangan dan seumpamanya. Nah, yang lebih tepat adalah ruqyah syar'iyah, itu yang sunnah pakai. Ruqyah syar'iyah. Tapi itu tak digunakan lah, dia jadi perubatan Islam. Orang yang duk cari makan dengan cara tu pun letaklah nama perubatan Islam sekian-sekian. Kita tak setujulah. Kita lebih kata kemudian adalah orang pakai perubatan alternatif. Okey sikit lah. Kemudian dia campur dengan perubatan tradisional, perubatan kampung, alternatif dan seumpamanya. Baik. Katanya lagi di sini, bagaimana pula syariat Islam? Apakah konsep sakit sebenar? Bagaimana pula syariat Islam berinteraksi dengan apa yang dinamakan sebagai perubatan alternatif, perubatan kampung, perubatan tradisional atau apa saja namanya yang sudah bercampur aduk dengan rencam pasca era animisme, dinamisme Hindu, Buddha dan Islam. Yang bercampur aduk lah. Kekeliruan ini masih subur dalam kalangan masyarakat Islam seluruh dunia, termasuk di alam Melayu ini. Namun iblis dan konco-konconya sentiasa sabar, cermat dan teliti dalam proses menyesatkan manusia, sangat memahami bahawa mereka tidak mampu membuatkan orang Melayu melakukan syirik akbar seperti murtad lantas menyembah berhala. Ini kerana secara tradisi dan budayanya Islam sudah berakar umbi dalam lubuk pemikiran dan jiwa orang Melayu. Ini penting. Selepas orang Melayu menerima Islam secara 100%, sebelum merdeka tuan-tuan, tak ada rekod orang Melayu murtad daripada agama Islam. Walaupun dia kabaret ke, walaupun dia tali barut penjajah ke, tapi untuk nak kata engkau ni dah murtad keluar Islam, never. Tu hebatnya orang Melayu kita ni di sebenarnya tanah Melayu Sabah Sarawak ni. Agenda kristianisasi memang gagal. Walaupun church yang paling besar adalah di Singapura, tapi gagal. Yang ramai masuk Kristian adalah Cina dan sedikit India. Tapi orang Melayu memang tak ada. Ini sampaikan British yang bahagian untuk kristianisasi ni frust lah. Memang tak boleh buat apa, dia kata. Tapi mereka sedikit sangat berjaya di mana? Indonesia. Di Batak sebagai contoh. Orang Batak memang ramai Kristian.
dan beberapa tempat lagi lah. Sabah, Sarawak pun mereka agak berjaya juga. Sampai sekarang pun ada kesan. Filipina 100% berubah hampir. 90%, 80% kecuali di belah Sabah yang ni lah. Apa nama? Sulu. Tu masihlah kekal. Itu prosesnya. Dan tapi di Semenanjung ni hampir tidak ada. Sebab tu bila Natrah tahun 1950 lebih tu, seorang anak gadis sunti Belanda, umur 12 tahun ke masa tu, entah macam mana dia berkahwin dengan seorang cikgu daripada Kemaman, nama Mansur Adabi, dan kemudian keluarga dia nak ambil balik, dan disuruh cerai lah, dan menjadi satu kes besar ketika itu sampai berlaku pertumpahan darah ya. Profesor Dr. Ahmad Ibrahim, Profesor Undang-Undang Universiti Malaya ketika itu, pun terlibat juga. Burhanuddin Hilmi terlibat masa tu. Satu kes besar lah masa tu. Dan mereka berjaya guna undang-undang civil bahawa budak ni tak sah keislamannya kerana di bawah umur. Ni penting, bawah umur. Sedangkan zaman tu umur 12 tahun kahwin ni biasa je. Nah, bahkan ada yang sebut umur 9 tahun pun dah kahwin dah perempuan zaman tu. Sebab masa tu tidak ada lagi dia panggil kanak-kanak. Ta'rif kanak-kanak ni umur sekian ke umur sekian. Dalam Islam pun kita panggil wanita-wanita ini sebagai dia panggil kibr, yakni anak gadis sunti. Anak gadis. Konteks zaman itu. Sebab tu bila Aisyah kahwin dengan Rasulullah umur 6 tahun dan duduk bersama 9 tahun, tak pernah orang kafir Quraisy kritik. Kalau benda tu benda luar biasa zaman tu, mesti kafir Quraisy duk kata Muhammad ni gila betul lah. Kahwin dengan budak-budak. Tak ada. Sebab apa? Sebab memang secara umumnya dunia zaman tu menerima seorang anak gadis muda berkahwin. Tapi konteks hari ni sebab undang-undang kita letak ta'rif. Kanak-kanak umur berapa tahun? 7 tahun hingga 12 tahun. Itu kanak-kanak contoh. Itu yang ada undang-undang hari ni. Mereka duk guna undang-undang hari ni duk kata, tengok Muhammad gila seks, pedofilia dia kata. Ni na'udzubillah min dzalik. Gangan uduk. Nah, kecaman-kecaman barat. Tapi dari sudut padahal di negara mereka ke dalam sejarah ke, memang kahwin dengan anak gadis sunti zaman tu yang muda 10 tahun, 12 tahun, 9 tahun adalah perkara biasa. Perkara yang diterima zaman itu. Zaman sekarang tak boleh lah. Orang mari nak masuk Mina anak saya umur 12, pening aku. Mana boleh. Budak tu nak sekolah, masuk nasi pun tak kerti lagi. Tapi beza kan ratus tahun dulu, hatta bukan ratus tahun pun, berkali 2, 3, 40 tahun dulu saya duk tanya, ada lagi kuliah-kuliah muslimat saya tanya, nenek saya kahwin dulu umur 10 tahun dia kata. Nenek saya umur 9 tahun dulu, memang zaman tu. Tak payah jauh dia tak pelik. Jadi nak katanya, apa yang saya nak jelaskan di sini adalah hebatnya iblis ni, dia tahu untuk nak sesatkan orang Melayu, untuk nak murtadkan keluar pada Islam. Nak tengok orang Melayu pergi panjat batu kif, tapi ramah dia duduk panjat jogging. Jogging ataupun pergi tengok-tengok lah ya. Tak ada manfaat pun sebenarnya. Tinggi pun tinggi tu, tapi tak apalah, sekali nak pergi tengok experience. Nak tengok orang Melayu melakukan syirik akbar, yakni murtad, pergi sembah ke keluar pada agama Islam pun semua payah. Walaupun selepas merdeka ada usaha yang banyak lah ke arah itu. Dan beberapa kes sudah berjaya. Lina Joy sebagai contoh yang masyhur. Dan berapa lagi. Tetapi iblis ni tahu, kerana orang Melayu ni tak boleh kita nak murtadkan secara begitu, maka kita guna kaedah kedua. Mereka nak Islam, mereka nak sunnah, mereka nak pangkah sama-sama dia ke lagu mana, mereka nak apa sokong itulah ini yang berkaitan Islam, nak belagak lah apa semua, nak pakai jubah, nak pergi haji, nak pergi umrah, tak apa. Tapi kita kena pastikan mereka jangan tinggal yang namanya tok bomo, pawan, dukun, kepercayaan pada tangkal mangkal sial majal apa semua ni. Walhai itulah pintu kesyirikan. Yang Islam duk mari tu nak buang benda tu. Dan benda-benda itu telah di-adjust, diwajahkan jadi so-called Islami. Yang ni yang keliru sungguh kita ni tuan-tuan. Keliru.
Saya tengok ahli keluarga, ya saya duk tulis buku ni antara lain, dia tengok ahli keluarga sendiri lah. Oi, jaga semayang, puk haji, puk lebah haji, umrah pergi, anak semua mengaji, bagus, khatam Quran, tiap-tiap. Bukan main, bagus, soleh. Saya kenal lah, keluarga kita tahu. Tapi dalam bab-bab ni, Tok Bawang Power, tak apa, ikhtiar. Pening kita sekejap lagu mana? Kita ni tak baik sangat, tapi tak boleh lagu ni. Kita cuba nasihat dia, bincang. Dia kata selama ni kita duk pergi okey je tu. Kata boleh guna jin. Memang dia guna jin, tapi jin Islam. Tengok dia je. Kita kata berat sungguh. Tapi itu yang buat sekian lama itu yang duk ada dalam kepala otak. Kata tak boleh ni. Rupa-rupanya perbincangan tentang hal-hal ni tak pergi mendalam. Sebab orang agama sendiri yang terlibat dengan hal-hal begitu. Orang agama sendiri terlibat dengan hal-hal begitu. Na'udzubillah min zalik. Kita pergi sikit lagi, lepas tengah dah. Baik. Jadi jalan lain iblis boleh membawa orang Melayu Islam menjadi sesat, bahkan syirik, adalah dengan mendatangkan tanggapan bahawa segala jenis kaedah memohon hajat, menyelesaikan masalah dan berubat melalui bomo, pawan, dukun, poyan, tukang tilik yang menggunakan jampi, serapah, tangkal, mangkar dan bantuan jin adalah okey dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Atau kalau berdosa pun hanyalah dosa kecil sahaja. Itu yang muncul kata, jin Islam tak ada masalah. Jumhur ulama mengharamkan kita menggunakan khidmat jin dalam apa jua keadaan. Boleh tengok fatwa saya bersama mufti wilayah tentang hal tersebut. Tak boleh. Rasulullah tak pernah guna walaupun sekali. Walaupun Rasulullah boleh tengok jin dalam rupa yang asal. Rasulullah paling banyak Islamkan jin di Madinah. Rasulullah tahu di Madinah tak ada kumpulan jin. Tak pernah Rasulullah guna khidmat jin untuk apa-apa pun. Hadis sahih tak ada. Hadis dhaif pun tak ada. Hadis palsu pun tak ada. Kalau ada, saya ingat 2-3 ekor seorang dah kita bela ni. Seekor untuk apa? Seekor untuk paskat pagi-pagi. Jam. Kau pergi paskat lu. Seekor lagi buat cari duit ke. Jadi, tu. Dah bayangkan mudahnya hidup Rasulullah kalau Rasulullah guna khidmat jin macam Nabi Sulaiman. Apa dia? Jin-jin sekalian pergi ke Makkah tu, rasuk Abu Jahal, Abu Lahab, bagi muntah darah belakang. Kan senang cerita. Tak payah Rasulullah berperang Uhud, berperang Khandaq, berperang apa lagi? Berperang sampai nak mati dalam Uhud. Sampai begitu genting sekali dalam peperangan Khandaq, peperangan Ahzab tu. Dalam luar lagi. Suruh jin je lah pergi belakang. Tak ada, tuan-tuan. Rasulullah tak buat begitu. Rasulullah tak buat begitu. Jadi ini jelas bahawa kita memang tak boleh guna khidmat jin. Tapi ia cukup meluahlah di kalangan tok nenek moyang kita dulu. Semoga Allah Ta'ala ampunkan tok nenek moyang kita yang ilmu maklumat begini tak sampai pada mereka. Dulu nak pergi haji, saya ulang, nak pergi haji. Bawa pendamping, saka rimau. Sebab nak selamat ni, nak selamat. Siapa ni? Macam dia masuk hutan lah, dia masuk hutan ni kita boleh terima lagi. Masuk hutan seorang-seorang nak buka tanah. Mana tu tengah hutan Pahang kau mana tak? Genting Highland macam tu. Bawa. Kita faham lah. Tapi ni nak pergi haji ni, naik perahu, naik kapal ni 3 bulan paling 6 bulan paling lama. Kira-kira kalau pergi tu memang dah bye-bye belaka lah, siap-siap belaka dah. Sebab nak balik tak balik tu memang 50-50 dah. Tapi dalam-dalam tu bawa juga dia punya bonzer ni, bodyguard. Aduh. Jadi niatnya baik nak suruh dia ni selamat siapa. Guna ke apa? Saka ni. Dan seumpamanya. Itu realiti zaman itu. Semoga Allah Ta'ala ampunkan tok nenek moyang kita atas kekurangan maklumat mereka itu. Akhir sekali di sinilah kita melihat kelicikan iblis dan jin dalam menyesatkan manusia, khususnya daripada bangsa Melayu. Kata pengarang ini, seolah-olah mereka sebagaimana penjajah yang paling lama, iaitu British, sangat memahami dan menguasai aspek psikologi, sosiologi dan antropologi agama dan sosial orang Melayu, sehingga dengan mudah mereka melaksanakan agenda mereka buat sekian lama. Dan of course lah, iblis ni sangat mengenali lah manusia. Dia boleh masuklah badan kita, berlari apa semua, tahu kelemahan apa semua kita kini. Dan ada riwayat Israiliyat yang menyebutkan
ketika Nabi Adam AS selepas dicipta oleh Allah, dia ambil tanah di bumi ni, dibawa ke langit dan dirupakan bentuknya begitu begini, maka belum ditiupkan roh. Ini cerita Israiliyat yang saya duk buat kajian PhD sekarang ni lah. Allah, nak baca tu tak lalu tuan-tuan. Baca-baca Allah mengaruknya tu. Tapi kita baca lah kita. Nak berhabis ni. Jadi apa berlaku setelah dalam bentuk rupa begitu tu? Iblis pun mari tengok. Iblis pusing-pusing. Dia tengok inilah Adam ni. Yang nak jadi khalifah atas muka bumi ni. Yang Allah Ta'ala kata nak jadikan. Dia tengok. Dia pun masuk daripada hidung. Dia pun raung dalam suruh badan. Maksudnya Iblis ni dah kenal manusia dalam dan luar daripada dulu asal lagi. Maksud tok kita Nabi Adam lagi dia masuk dah. Lepas dia tengok belakang tu, dia kenal lah. Dan dikatakan roh pun masuk melalui hidung juga. Allah, cerita pelik lah. Campur aduk. Kita baca tu dahsyat lah. Bagaimana orang boleh percaya. Tapi itulah sumber agama tok nenek moyang kita dulu. Cerita-cerita Quran dan hadis disampaikan melalui cara hikayat. Maka sedaklah ketika mana roh itu diciptakan daripada zat Allah. Maka roh ni pun diceluk dalam lautan syurga 70,000 tahun. Kita dengar dahsyat. Selepas 70,000 tahun ni boleh nanti satu hari saya bawa. Tapi nak bawa pun tak ada faedah benda tu masalah. Tapi dengar cerita memang sedap. Bayangkan saya duk bayang orang dulu ni dia tak erti baca. Maka dia perlu dibacakan hikayat tu. Jadi dia ni dengar orang cerita. Yang cerita ni dia bukan setakat baca saja, dia tambah yang dia pula. Dia goreng tu dia tambah dia lagi. Tu masalah. Jadi cerita tu Allah masuk syurga ni. Apa dia tanah tu dia ambil. Macam mana Allah Ta'ala ketika selepas dah diciptakan Nur Muhammad lah begini ni, maka Allah pun panggil Jibril. Hei Jibril, gilah kamu ke bumi, ambil segenggam tanah. Maka Jibril pun turun. Wahai bumi, Allah Ta'ala suruh ambil kamu ni segenggam untuk diciptalah khalifah. Maka bergekarlah bumi ni dan dia refuse, tak bagi. Aku tak nak. Aku tidak mahu makhluk yang diciptakan daripada aku ni akan menjadi bahan untuk dibakar api neraka. Bumi kata. Maka Jibril pun tak boleh ambil. Jibril pun naik balik bagi tahu Allah, bumi telah refuse lah, tak setuju untuk diberi. Maka Allah pun suruh Israfil, Jibril, lepas tu Mikail dulu. Kemudian lepas Mikail, Israel. Bukan Israel. Dia ada 4 malaikat tu. Jibril dulu, kemudian Israfil, Israel. Tapi akhir sekali Israel lah malaikat maut. Tu pun tak sahih juga nama tu. Bila malaikat Israel turun ni, bumi tak bagi juga. Israel kata tak kira. Allah dah suruh ambil. Dia pun holah tangan dia daripada 7 lapis langit tu, genggam tanah bumi bainal masyriq wal maghrib. Daripada timur ke barat, maka kosong tanah dia ambil tu, jadilah lautan yang luas itu. Tu dia. Maka ambil tanah tu, diceluk dalam lautan, 7 lautan. Pertama lautan hikmah selama 10,000 tahun. Kemudian lautan ilmu 10,000 tahun. Tu dia. Ambil semua barulah boleh jadi lagu mana. Maka Allah pun kata, Israel, disebabkan kamu paling berjaya ambil tugas ni, maka urusan nyawa manusia lepas ni aku bagi pada kamu. Maka Israel kata, bermula hari ni aku bermusuh dengan semua manusia. Allah cerita tu dahsyat. Tapi dari satu sudut kreatif ya. Lagu mana dia dengar cerita Quran 2-3 patah, dia balik, dia karang tu dia. Sama ada maklumat yang sampai tu memang dah bersalut dengan Israiliyat, sebab Islam pun sampai lewat dah. Campur dah dengan tradisi Farsi, India yang banyak cerita-cerita pelik-pelik ni. Jadi bila sampai tu, tambah pula
nak sampai tu daripada yang ori Quran tu dah bercampur dengan Farsi, Indian sampai ke alam Melayu. Sampai alam Melayu ni tokoh tambah pula daripada pengarang tu sendiri lagu mana, jadilah apa, memang cerita. Baca tu memang khoyal lah tu, fanak dia panggil. Wallahu a'lam. Tengoklah insya-Allah kalau ada masa nanti saya akan ambil sikit-sikit cerita. Terus saya duk fikir kena tulis buku khas tentang perkara tu ya. Untuk bincang ni tengok berapa pengaruhnya benda tu. Nah, jadi bila masyarakat dibiasakan dengan benda tu, dia tak anggap cerita benda tu, dia anggap betul lah, sahih. Sebab tu mari borok badan kuda, kepala manusia pun okey juga tu. Kita masuk kedai-kedai India kadang-kadang tu, India Muslim ni, kan ada gambar tu. Tanya apa dia ni Haji? Borok lah tu dia. Kata sudah. Lepas tu kenapa letak situ tu? Nak bagi rezeki murah. Sayap begitu kan? Kepala manusia. Borok dia kata. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung lagi. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.